Okey, Assalamualaikum dan selamat datang ke Borak F1. Untuk video kali ini kita akan buat podcast yang untuk malam ini yang akan menemani saya adalah saudara Zul. Zul, sihat Zul? Sihat Alhamdulillah. Okey, untuk session kali ini kita akan review Australian Grand Prix 2024. Sebelum tu saya minta maaf, kita orang buat podcast 1 minggu lambat sebab saya ada urusan keluarga di mana anak kedua saya baru lahir, jadi saya kena uruskan urusan yang tertentu untuk anak saya. Apa pun kita tak berlengah masa, kita terus kepada review Australian Grand Prix. Sebelum kita pergi dekat Australian Grand Prix, kita bacakan result untuk top 5 untuk perlumbaan pole position. Tahniah kepada Carlos Sainz. Lepas tu diikuti oleh Charles Leclerc. Jadi double podium untuk Ferrari. Dan di tempat ketiga adalah Lando Norris. Keempat Oscar Piastri. Perez kelima. Lance Stroll sekarang di tempat keenam. Tsunoda tempat ketujuh. Alonso 8 dan Hülkenberg 9, Magnussen 10. Oi, Haas dapat point ni. Sedap kan tengok. Double point. Double point. Terbaik. Okey, sekarang kita pergi kepada driver standing terbaru setakat Australian Grand Prix. Pertama dipegang oleh Max Verstappen iaitu dengan point 51, Charles Leclerc 47, Perez 46, siapa ni? Carlos Sainz 40, 5 Piastri 28, siapa ni? Lando Norris 27 di tempat ke-6, 7 George Russell, 18, 8 Alonso, 16 point, 9 Lance Stroll, 9 point, Hamilton di bawah Lance Stroll, tempat ke-10 iaitu 8. Saya tak baca sampai semua, 10 saja. Dan konstruktor untuk setakat ini pertama masih dipegang oleh Red Bull iaitu 97 point, Ferrari 93 point, dekat rapat-rapat ni. McLaren dia seorang-seorang kat sini 55 point di tempat ketiga. Mercedes dan Aston Martin rapat. Mercedes nombor 4 26 point, Aston Martin 25 point. RB Honda 6 point di tempat ke-6. Haas 4 point. William Kick dan Alpine 8, 9, 10 semua masih 0 point. Okey, Australian Grand Prix. Kita mulakan dengan Carlos Sainz. Uish, aku tak tahu Azul. Carlos Sainz dekat Australian Grand Prix somehow dia sebelum ni dia ada masalah kesihatan setakat yang kita tahu dia adalah mengalami masalah appendicitis. Appendicitis ni selalunya dua je cara dia. Awak bagi antibiotik, awak makan ubat, dia okey. Tapi banyak keadaan adalah kita akan buat operation. Tapi saya rasa operation yang dia buat adalah operation yang minor. Dia hanya kita panggil laparoskopik ataupun kita panggil teropong pakai teropong, hanya lubang satu atau dua di bahagian perut. Lepas tu dia faster recovery, dan dia kembali di Australia dengan satu orang kata dia ni sangat mantap lah senang kata. Sebab dia pintas Max Verstappen dekat corner kedua tau. Corner kedua, dekat lap kedua. Kau rasa macam mana Zul? Carlos Sainz di Australian Grand Prix. Okay. Firstly dia miss Saudi Saudi, Jeddah. Saudi punya ni. Due to apa yang kau cakap tadi Hmm. So appendix tu. And then dia come back dengan orang kata comeback yang bergaya sebenarnya. Bergaya. Comeback dengan qualifying yang okay untuk Ferrari sebenarnya. And then in terms of race pun dia execute every single peluang yang ada, especially bila Max ada problem kan. Tapi dia make no mistake. And then kalau kita boleh wide sikit kita punya perspektif, dia last 20 race hanya 2 orang je yang menang race. Verstappen dan Carlos Sainz. Betul, Kan? setuju. So, benda tu macam sebenarnya kalau kita cakap, ya betul 2 orang je 20 race kot, banyak Rekod kot. ni pelik kan. Kan. So dia break ataupun straight win daripada Max dekat Singapore last season. Max 10 race masa tu Max dah 10 race 10 race in a row, tapi dia break.
untuk Max dapat yang ke-11. Betul. So this Kira time 9. So Max nak equal dia punya rekod juga lah 10, tapi dengan dia ada problem, so Sainz once again step up. So firstly kalau kita boleh touch dengan Ferrari lah untuk kita cover touch Sainz. Ferrari terus, tak apa. Bukanlah kalau Sainz saja. Sebenarnya kalau tengok daripada FP2 long run punya simulation punya data, actually Ferrari better race pace than Red Bull lah sebenarnya. Benda ni masa mula-mula tengok tu aku cakap okay, aku tahu cakap ini surprise juga kan, kenapa macam mana tiba-tiba out of nowhere Ferrari boleh dapat better race pace daripada Red Bull kan. So bila after race Checo ada mention, dia cakap after qualifying pun Checo ada mention, after race pun Checo ada mention. Sebab Checo cakap Ferrari ada peluang chance untuk win this race. Masa tu after qualifying punya interview. And then after race dia cakap, let's say Max tak DNF, tak mustahil juga Carlos ataupun Leclerc boleh menang juga race tu. Sebab diorang kata Ferrari look very strong here, dia cakap kan. So aku tak sure ini ada maybe one off ataupun after this Suzuka kan. Maybe Suzuka ni maybe aku rasa tempat Red Bull lah. Cuma kalau Ferrari boleh bagi fight macam mana yang Carlos bagi dekat Max ni, so aku rasa season kita ni akan jadi best lah. Betul lah. Aku mengharapkan at least satu team tolong step up, kita bagi fight dekat Max Verstappen. Tak menang tak apa, tapi it's a fight. Bukan macam kesunyian untuk Max Verstappen yang ada kat depan. Macam sebab nanti kita macam rasa awkward. Yang menang tak dapat banyak airtime berbanding biasa kita tengok fight kat depan yang dapat banyak orang kata airtime dekat dalam orang kata masa live tu kan. Tapi ni kita tengok kadang-kadang kita tengok sampai tengok yang kat belakang, tengok Alex Albon jadi train lah, kita tengok yang merapu-rapu tak sebab tak ada fight langsung kat bahagian depan punya front runner kan. So nak tambah lagi untuk this season kan second lap tu kan dah ada DRS kan. So, betul, dia kurangkan satu DRS. Sainz terus dapat DRS tu, dia terus potong Max. Tapi masa tu sebenarnya Max masa mula-mula after formation lap tu, dia cakap dia punya throttle, dia punya brake tu memang dah macam tak sedap tau. Dia macam, kalau tak silap aku dia cakap dia punya loose end kan, maksudnya dia punya belakang tu rasa dia ada cakap, kau tak silap aku. Macam ada rasa something lah. Tapi dia tak ada mistake buat apa-apa. Dia bukan ada mistake sebab ada few aku baca ada orang cakap ada buat assumption lah, dia buat mistake dekat corner 3 lah apa. Sebenarnya tak ada mistake langsung daripada Max. Max jarang buat mistake kan. So cumanya tak silap aku bukan tear off yang dekat tu, memang brake tu memang problem. Yang tear off bawah Gasly bawah kereta Perez. That's why Perez second stint dia tu and third stint dia tu third stint dia tak laju macam second stint dia laju. So maybe terhalang daripada airflow ke apa, kita tak tahu lah. So maknanya lap ketiga tu terus berasap. Masa tu tengok watch along dah, biar betul kan. Macam sebab Max last DNF dia dekat sini juga 2022 yang cukup masa setahun menang. Cukup setahun cukup 2 tahun. tahun. So macam ni betul-betul jadi kenyataan tu. Masa tu bersorak semua lah. Sorry Red Bull kan. Masa tu macam semua dah berasap ni cakap. Semua orang kata time tu tengah relax, terus duduk ke depan tengok kan. Tengok excited lah. Right dia berasap. So lepas tu commentator pun cakap brake duct dia overheating. And then masa dia on the way to pit entry tu kan macam meletup kan. Betul. Kau bayangkan Jol kalau dia tak meletup ke situ, dia meletup ke depan sikit, ada pit crew apa semua. Kan dia hentam barrier kan, dia macam meletup ke tepi kan. So memang unlucky untuk Max sebenarnya. Masa dia start berasap tu, memang daripada komentator apa hal kena berasap ke debu daripada tanah kan. Semua orang kata sikit macam sikit je, tiba-tiba makin banyak. Betul dia orang pun buat speculation macam macam daripada engine kan, macam takut engine blow kan. Tapi bila tengok dia macam one side kan. Betul memang dia orang terpaksa DNF kan. Masa tu pun Max tekan DRS lagi dia nak kejar Sainz masa tu.
Aku Cakap dah cuak. Kau dah dia ni bergasap kau memang boleh. wah, sebab kalau dia ni kalau memang kita dah cuak dah slow down kan. Dia boleh dia ni memang dia kata dia memang racer betul lah dia ni. selagi Tahu lah. selagi boleh orang kata. Lagi boleh lah. Cuma Ferrari um, Ferrari benda yang okey, benda yang aku of course aku happy. Mhm. And then benda patut yang kita boleh puji, Hmm. strategi tak dia tak fumble, Hmm. maksudnya tak ada teragak-agak nak masuk bila. Hmm. So undercut Leclerc pun berjaya dengan Hmm. Norris Hmm. kan, sebab race pace McLaren pun quite okay tau. Betul. Sebenarnya Rapat tau. kalau Rapat dengan Ferrari. betul, let's say kalau Leclerc tak undercut tu, maybe dia susah nak kejar Leclerc Norris tu. undercut masa third stint kan? Saya Yang hard kedua kan maksudnya. Medium hard. tak ingat lah. Okay, Tak tak apa. ingat lagi. Tak ingat. Aku Ah. rasa tak. Aku rasa dia masuk awal. Kan dia masuk awal. Lepas Yelah. tu Piastri follow. React. Tak follow. Norris, Dia follow Norris tak Carlos. follow. Ah. Tapi by the time Norris masuk, Leclerc dah ada kat depan lah. So dia Betul. tak ada kejar. Betul. Betul. So lepas tu yang second stint tu pula yang Leclerc keluar betul-betul depan Checo dengan Alonso tengah fight. Betul. So cakap benda-benda tu crucial moment. Ferrari tak buat mistake benda tu. So that's why dia dapat secure 1-2. Let's say kalau pit call tu huru-hara, aku rasa 1-2 tu maybe tak dapat. Maybe Norris boleh dapat P2 lah. Itulah kita kembali kepada Ferrari. Aku setuju berkenaan dengan strategi sebab Carlos Sainz kalau tak silap aku masa dia sebabkan daripada Max DNF tersebut, Max DNF tak ada masalah sebenarnya, tak ada VSC, tak ada apa-apa kan, sebab dia tahu Tak ada. sebab dia masuk dalam pit kan. Cuma ada beberapa orang react lah lepas sebab tu awal dia react masa Lewis Hamilton, Ricardo masuk dalam VSC. VSC lah betul-betul. VSC, Hamilton VSC. Hamilton bukan, ni masa first stint tu, pertukaran first stint tu, dia ada yang tukar awal sikit sebelum masuk pit window yang medium. Lewis kan dia pakai on soft. Lepas tu Ricardo pun on soft. Betul, dengan jauh sekali. Waktu tu dia punya degradation yang sangat teruk. Orang kata lap ke-8 dia orang kena tukar. Biasanya soft 10 boleh pergi sampai 15 lah orang kata. Itu pun dah goyang lah. Tapi ni yang sangat teruk sebab dia orang planning untuk kata push kata sebab dia orang expect dia orang pakai medium hard. So dengan soft dapat overtake cepat-cepat, lepas tu nanti tukar tayar lah. Tapi somehow memang susah, degradation yang sangat teruk. Tapi waktu tu pun dah ada beberapa orang dah react juga. Macam contohnya macam Stroll, Bottas, waktu tu dia tukar juga medium kepada hard awal sangat. Jadi tapi waktu tu Ferrari macam tenang lagi lah. Dia tak adalah macam tukar juga. Dia masih tenang lagi. Terutama pada Carlos lah. Sebab waktu tu Leclerc pun tukar juga. Leclerc tukar pada lap ke-10. Dia dah tukar medium kepada hard 10-11. Tapi Carlos waktu tu dia tukar medium kepada hard agak lambat dekat lap 16. Tu cakap benda tu bagus lah sebab dia depan sekali. Dia race leader. So dia nak buat apa? Untuk rushing masuk dengan ramai-ramai tu kan. So takut nanti ada unsafe release ke apa ke. Macam Leclerc tu aku setuju sangat-sangat dia masuk awal sebab dia boleh undercut Norris tu. Sebab aku rasa dia macam ni tau. Carlos diberi dengan dia punya dah duduk kat depan. Lepas tu dia bersendiri. Tapi McLaren aku rasa dia salah judgement tau. Sebab dia buat Leclerc kau Norris kau cuba kejar Carlos. Piastri kau cuba kejar Charles Leclerc. Aku rasa setup macam tu. Tetapi masalahnya Ferrari buat Leclerc cuba nak overtake Lando Norris. Jadi dia tak perasan yang itu. Jadi bila yang kau cakap dia orang undercut Lando, tapi yang react Piastri. Lando tak react pun. Lando still kejar. Tu yang aku rasa menyebabkan dia orang dapat secure 1-2 lah. Kalau tak pun aku rasa kalau tak Carlos je depan, Lando dengan Piastri yang 2-3 aku rasa. Kalau Charles Leclerc tak tak undercut Lando Norris lah. So aku rasa dia tak ada buat apa-apa, dia tak adalah buat strategi yang gempak, tapi dia tak buat satu strategi yang tak guna lah. Dia buat strategi yang sesuai dengan ni, dan aku rasa reaction untuk Leclerc tu memang bagus lah. So ada improvement lah daripada Ferrari. Aku rasa musim ni Ferrari setakat sampai Australian Grand Prix ni boleh kata puas hati lah. Nak kata
ni boleh kata puas hati lah. Sebab kau tak dah nampak apa-apa fumble lagi tak? Tak ada, tak ada. Bagi aku tak ada. Okey Ha. lah. And then diorang pun sebenarnya kalau tengok compare dengan last season punya point Hmm. dengan ni after 3 race, Hmm. season ni nampak dah dekat 100 lah point. Improvement gila. Hmm. Sangat-sangat improve. La- Dengan tire deck yang improve, hmm. dia bila simulation tu boleh, data tu boleh baca yang kau punya race pace better than Red Bull. So, Hmm. team kau dah achieve satu benda yang something yang bagus lah. Tinggal kau asas sana, asas sini lah. Betul. So setakat di bawah Fred ni nampak selesa lagi Nampak. lah. Betul, nampak Namp- okey. banyak sebenarnya. Nampak banyak lagi. Banyak lah kata improvement yang ketara lah dekat dalam Ferrari. Setakat ni aku tak adalah kan puji-puji. Tiba-tiba dia buat fumble dia kan. Bagus lah. Setakat ni okey lah. Okey, itu Ferrari apapun ucapan tahniah kepada Carlos Sainz dapat menghalang kali kedua kata berturut-turut untuk poles berturut-turut untuk Max macam sebelum Singapore untuk berturut-turut kali ke-11 orang kata dihalang oleh Carlos Sainz. Untuk kali ini dihalang untuk 10 kali berturut-turut poles, hanya dapat 9 untuk Max. Carlos dapat sekali lagi untuk menghalangkan Max pole. So tahniah untuk Carlos Sainz lah. Kata back from sakit, masuk terus menang. Kau nak apa lagi kan? Kau tak dapat race sebelum ni. Wah, betul. Kau masuk kau dapat menang. Aku rasa macam gempak gila kan. Lagi satu Bims lah Semua orang lepas ni kata driver kena buang appendix untuk ringankan badan. Tapi sebenarnya appendix tu berapa gram je, tak adalah memberi kesan banyak. Kalau kau dah besar-besar lah tak boleh apa. Kalau Yuki ke mungkin lah kan. Kan, tapi bila bila Sainz perform macam ni, rasa macam kenapa lah Ferrari tak continue dia. Kan. Rasa betul. Sebab pairing dah sedap lah sebenarnya. Sebenarnya dia tak ada masalah pun pairing dia orang. Dia orang masih understand each other lah. Walaupun kadang-kadang dia orang nak Tak, fight. lagi satu yang aku rasa ramai orang tak tahu. Aku rasa maybe kalau fans Ferrari mungkin tahu lah. Dia punya team dah harmoni tau. Ha. Maknanya Carlos dengan Leclerc ni tak pernah ada apa-apa yang, faham tak? Hmm. Tak pernah bergaduh, tak pernah apa. Benda dah cantik lah Hmm. dengan team kau apa. So, bila kau tukar something yang tengah okay, yang dah kau build 2-3 tahun, tiba-tiba kau tukar jadi tak best lah. Dari sini kalau Ferrari tengah hauk sekarang ni, macam Mercedes, tak apalah kau nak tukar apa benda kan. Ini tim tengah sedap, tim tengah 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 nak naik. Tengah build up hmm, kan. Tengah build tiba-tiba up. jadi tak best lah. Tak seronok lah. Okay, panjang lebar pada Ferrari. Kita move kepada McLaren. McLaren aku rasa dia memang setakat ni dia adalah kata jentera ketiga terpantas dah. Jauh meninggalkan Lewis Hamilton Betul? pula. Jauh meninggalkan Mercedes dan Aston Martin. So Ferrari sedang catch up Red Bull. McLaren sedang catch up pada Ferrari lah. Itu yang pasti. Dia ketiga terpantas. Dua young driver. Diorang nombor 3, 4 kan. Lando dengan Piastri. Cuma aku rasa Piastri ni, kalau kau tengok muka dia, memang orang yang, kau tahu kan, Dia tak ada perasaan tau. dia tak ada perasaan. Macam orang jawab Dia sepatah. marah pun macam tu. Dia macam cuma dia tak aku kata hati panas lah. Macam kalau dia jadi macam, kalau dia jenis hati panas memang Kimi punya Kimi punya legacy lah. Tapi ni bukan lah. Dia macam okay. Tapi bila in race tu, dia kadang-kadang memang dia nak fight dengan Lando. Masa aku tak ingat lah stint kedua ke stint ketiga yang dia orang keluar, dia keluar sama-sama tau. Yang tu boleh hampir belaga kat in a way lah. Tapi aku tak tahu itu adalah kesalahan daripada strategi itu sendiri, sebab membahayakan dua-dua. Sebab kau keluarkan dia orang fight each other kan. Betul-betul jumpa dekat first turn tu. Aku rasa McLaren memang ada problem sikit lah Jul, daripada last season lagi. Diorang punya strategi banyak benda kena improve lah. Diorang last season patutnya at least diorang mungkin boleh curi kemenangan lah daripada Red Bull, daripada Max. Tapi strategi yang ni itu yang buat diorang belum dekat, lagi lah. especially qualifying itu orang tak sampai, susah lah nak beat Red Bull bila ada isu macam tu. Tapi bagi aku still
still satu result yang baik untuk McLaren. Yelah, kau tahun lepas kau start paling bawah kot. Kalau setakat Australia ni kau last punya. Kau tahun lepas. Dia Kan? dalam aku rasa last 4 years kot. Hmm. This is the best start. Hmm. The best start dia punya season. Hmm. Last 4 years ke 5 years macam tu lah. So kau dah start sekarang ni, kau setakat Australian Grand Prix ni, kau dah tinggalkan Mercedes tau. Kau point 55, Mercedes sekarang 26. Kan okay lah, young driver, kereta kau gempak. Kau pakai engine Mercedes tapi kau lagi laju daripada Mercedes. Kau tak rasa macam, Mercedes buat apa ni? Kau faham tak? Pengeluar engine tak boleh beat kau punya customer. Memang malu lah. Aston Martin fight dengan Mercedes sekarang ni. Dia memanglah sebab Lance Stroll pun okay lah dapat point kan. Bukannya tak bagus kau dapat point. Kau boleh secure mid table. Okay lah kan. So aku rasa McLaren sekarang di tahap yang bagus. Tapi of course dia masih banyak improvement yang dia perlu buat lah. Setakat ni dia dah ada itu yang good driver. Jentera yang dah semakin improve. So base dia dah ada base tau. Maknanya dia ada ni base. nak here and there sikit-sikit je nak So touch up sikit kan. touch up kat strategi. Pit dia memang kadang-kadang terpantas tapi ada juga terburuk. Dia tak konsisten. Itu yang boleh kita katakan dia tak konsisten. So dua ni yang kita nampak McLaren perlu improve supaya dia dapat fight untuk betul-betul dapat fight ke depan. Tapi still a good result untuk McLaren starting year yang okay. Tak ada apa yang kita nak complain lah. Kau pun setuju kan? Dia okay je kan? Setakat ni. Of course, banyak improvement. So, kita boleh nampak lah kebangkitan McLaren. Semua tim-tim, bukan tim lah, semua fans McLaren boleh nampak senyum lah. Kalau tak fans McLaren, sedih je tengok kan. Beberapa kawan-kawan kita tengok kat dalam grup WhatsApp kan. Macam, kalau McLaren tu pasrah je. Pasrah. So, sekarang nampak dia orang makin seronok lah kan. Dah nampak tim dia dapat improvement. Sebenarnya okay. Okay, kita move on daripada McLaren. Tadi Ferrari, McLaren daripada strategy wise, macam aku cakap tadi, dia tak adalah buat apa-apa fumble. Cuma yelah, maybe Ferrari outbeat strategi McLaren. Itu je sebenarnya. Bukannya dia buat satu kesalahan yang 100%. Bukannya kesalahannya macam strategi kau teruk gila apa benda kau tak buat apa-apa. Tak. Dia buat strategi macam saya kata lah. Lando Norris cuba beat Carlos Sainz. Piastri cuba beat Charles, tetapi Ferrari buat pendekatan. Carlos kau gerak aja, tapi Charles yang akan cuba beat Lando untuk dapatkan secure 1-2. Itu memang strategi je lah. Okay, kalau kita tengok sekarang ni, so Piastri, Perez ni aku sentuh Red Bull lah. Max Verstappen, of course lah, malang macam Zul kata tadi, masalah brake duct dia, memang ada overheating, meletup, memang DNF. Nothing much kita boleh buat. Bukan satu kesalahan dia, maybe kesalahan technical. Kita pun tak boleh kata, salah mekanik kan. Betul salah technical, nak meletup, dia meletup lah. Sebab Benda nak jadi. Adakah maybe ada kesilapan sikit-sikit lah. Contohnya sebab mungkin Australia panas, dengan mungkin Max secara driving dia yang very very agresif. Kita susah kita nak simpulkan kat situ sebab benda tu memerlukan data. Mungkin itu tapi boleh kata itu nasib malang lah. Tapi kalau kata tak ada masalah pun, aku rasa Max aku rasa 60% menang, 40% tu baru kata dia fight dengan, tak boleh kata Max confirm menang lagi, macam itulah. Sebab dengan pace pada kedua Ferrari, kalau kira still akan ada fight lah. So bagi aku kalau Max boleh teruskan pun dia tak ada masalah kat situ. Cuma di same, orang kata pada same machinery Perez ni aku rasa dia bukan tak bagus tau. Sebab sebenarnya F1 ni kalau kau tengok, walaupun dia nombor 5, nombor 6 dalam ni, kadang-kadang dia orang punya jarak ni bukan jauh sangat bang. Bukannya jarak yang seminit. Saat. Dia punya rapat dia tu. So kalau kau tak perfect, sebab Max ni sangat perfect. Bila kau drive dengan orang sangat perfect, kau akan nampak kelemahan kau tu lebih ketara. Macam kau salah kat situ, salah kat sini. Kau rasa adakah Perez akan kekal dalam Red Bull lah soalan tu. Sebab aku rasa dalam race dia tak adalah nampak ada kesalahan sangat. Semua here and there sikit-sikit tu je. Tapi aku rasa dia akan kekal ke? Dia sebab dia yearly basis kan. Setahun.
Kau second rasa? driver kan. Oh, Second second. driver takkan dia nak sign Dia pun sampai 5-6 tahun dia pun bukan kan. bukan makin muda kan. Betul. Mm-mm. Um, untuk second driver Red Bull, si Red Bull ni banyak rumours lah aku rasa. Yang calon-calonnya adalah Itu macam Alex, beri pingat lah. Alex Albon antara antara Alex Albon, Fernando Alonso, Oi. um, ataupun ni lah Liam Lawson kata nak naik terus. Liam Lawson Tapi boleh jadi Liam Lawson ganti Ricardo kan. Sebab nampak Ricardo dah pun tintong-tintong, tak mungkin Red Bull ambil Ricardo. Tu lah. Tapi boleh jadi juga Carlos Sainz untuk Red Bull. Sebab dulu Tapi sebab kalau saya pun dulu produk Toro Rosso juga lah. betul. So untuk Red Bull kita touch lebih sikit sebab dekat race kali ni Red Bull tak nampak sangat kan. Macam Perez tadi macam Tajul dia mention tadi. Actually Perez first and second stint dia bagus gila. Dia kejar daripada belakang. Betul. Memang rocket ship memang. Cuma until dia ada problem dengan tear off plastik helmet tu. Tak tahu tak sure siapa punya. Masuk ke tercover dekat dia punya floor. Ni Christian Horner yang bagi tahu. Perez pun tak tahu benda tu. Masa race tu diorang tak tahu kenapa Perez punya pace tak macam previous team. Kan tiba-tiba dia tak dapat kejar sebab masa watch along tu kita orang dah expect ni Perez boleh kejar McLaren ni. Sebab tengok pace yang dia ada, dia boleh gain 0.5, 0.6 per lap tau. So dia boleh kejar Piastri ni at least P4 lah. Kan. Cuma tapi at the end dia tak dapat kejar sebab dia ada problem tu lah. So until now Perez tak ada sign apa-apa kontrak lagi sebab and then Max pun sama. Max kan ada isu juga untuk ke Mercedes ke apa kan. So kita tak tahu. Maybe kalau Alonso sign masuk bukan ganti Perez, dia ganti Max. Mana kita tahu. Hoi. Kan kalau let's say Max belah kan. Cuma sekarang ni macam tak logik lah kalau Max tu nak pergi Aku rasa tak logik. Mercedes. Aku tak Kalau aku pintas je. Aku rasa tak boleh. logik dengan aku tak setuju. Dua-dua aku rasa. Faham tak? Maksudnya, okay, kenapa tak setuju? Aku rasa aku rasa Max boleh, bukanlah kata sebab aku rasa team tu sedang barik daripada semua sudut. Bukan hanya Max tu memang driver yang baik, tapi strategi dia, aerodynamic dia, faham tak? Dia punya Cuma tu lah sekarang isu dia dengan helmet Marco kan. Tapi kalau helmet Marco, dia kata kalau helmet Marco dia gerak follow. Gerak dia caw. Kalau memang ni dia sebab dia senang dia bagi tahu Christian Horner dia loyal dengan helmet Marco tu. Kalau kau tak suka aku boleh belah. Max cakap tu. And then Christian pun ada reply. Helmet Marco ke new Helmet Marco. Okay, betul. Marco. Kalau Christian Horner cakap, Christian Horner pun ada reply balik. Dia kata dia tak kisah kalau Max nak caw. Sebab dia ada tim yang kuat. Sebenarnya dia boleh ambil contoh aku cakap tadi. Kalau let's say Red Bull ambil sign Alonso ke kalau sign dia bukan ganti Checo, dia ganti Max silap. Kan? So possible benda tu. Okay. Tak, benda ni semua reaction daripada perpindahan Lewis Hamilton kepada Ferrari. So rumors perpindahan ni saga perpindahan ni memang macam kes Piastri dulu tau. Piastri punya reaction terhadap perpindahan ke McLaren daripada stay Alpine tu membuatkan satu orang kata riuh lah daripada perpindahan dalam F1 ni kan. Dia orang kata macam turning point lah. Disebabkan seorang tu lepas tu yang lain pun duduk sibuk kan. Tu hari-hari kita akan dengar. Cuma macam sekarang ni, yang ni lagi teruk Jul. Sebab sekarang ni dengan mekanik, dengan engineer. Fred buat kerja kan. Dia nak ambil 2-3 orang engineer daripada Red Bull. Lepas tu Adrian Newey sekali nak pancing. Cuma Adrian Newey tak setuju. Sebab dia tak nak pergi base dekat Maranello. Dia nak stay Britain. So kalau dia stay Britain sebab ada rumours yang Adrian Newey dah jumpa Papa Stroll. Itulah aku pun nak cakap tadi. Itu dekat Britain tu. Aku rasa itu make sense tau. Dia nak pergi Aston Martin. Tapi kalau gitu aku rasa Alonso tak nak pindah dah. Tu cakap sebab Adrian Newey dia pernah daripada dulu dia pernah cakap dia rasa nak bekerjasama dengan Alonso sebab dia tak pernah bekerjasama dengan Alonso tau. Sebab maksudnya world champion yang dia nak bekerjasama. Betul dia nak bekerjasama dengan Alonso. So macam dia sekarang ni kalau tengok kan
Papa Stroll, nama dia siapa? Lawrence Lawrence Lawrence. Lawrence ni dia willingly to spend money untuk benda-benda macam ni. Dia letak kontrak duit aku tak tahu berapa juta dekat Eden Louis untuk sign untuk join Dan Fellows and the Gang dekat Dengan Aston Martin. in this few years akan siap dia punya new aerodynamic punya bangunan mesin. New akan excited kan. Kan. Lepas tu plus lagi satu 2026 Honda tau. Honda dengan Aston Martin. Honda ni dia nak buat enjin, aku ada terbaca dia nak buat enjin, Tanya dia Eden Nui. minta Eden Nui, apa Eden Nui contoh filosofi yang kau nak, kita boleh Buat kan? senang cerita, okay aku nak buat enjin macam ni, tapi kalau Eden Nui punya ni, okay kita boleh adjust sikit. Senang cerita macam tu lah. So sedap. dia orang punya kerjasama tu kalau jadi, silap champion Aston Martin. Ya, aku Sebab rasa excited. Enjin Honda dah terbukti power beberapa season ni. So aku rasa enjin Honda tak ada masalah untuk 26 ni. Tim-tim lain ni yang maybe kita tak tahu lagi. Kan? Cuma yelah 2026 ada pertukaran sikit kan daripada engine kan. Jadi kat situ boleh timbang tarakan lah. Betul. Jadi adakah Honda pasti akan jadi gempak macam sekarang? Belum tentulah. Sebab generasi yang sekarang ni engine tak berubah. Yang berubah adalah aerodynamic. Ni maksudnya filosofi engine tu. Mungkin adalah mesti ada perubahan sikit-sikit kan. Tapi tak berubah sebesar macam 2026 nanti. Engine akan berubah banyak. Daripada size bateri, ada benda yang dikeluarkan, ada yang dimasukkan dan sebagainya kan. Jadi kat situ akan effect. Tapi aku tak nak kesana sangat sebab kita bukan pakar sangat. Cuma nanti Red Bull akan pakai Ford. Ford tak tahu dia punya, faham tak? Ford punya engine kita tak tahu sebagus mana dia dalam F1 sekarang ni lah. Kita tak cerita yang dulu. Dulu dah lama kan. Ni sekarang ni. Saya silap Max tu pergi Aston Martin. Aduh boy. Dia dengan Alonso Aston Martin, Lance Stroll terpaksa jadi test driver lah. Tapi aku tak rasa lah. Tapi kalau Max kata pergi Aston Martin, memang Alonso kena pindah. Tapi Nui nak ikut Alonso. Tak dapat lah Nui nak work together dengan Alonso. Kan? Dia daripada dulu lagi. Masa zaman Alonso kat Ferrari lagi. Weh, kalau Alonso tiba-tiba bercampion, gempak siapa orang tua tu. Dia season ni, tahun ni 43 boleh. 43 ke 44? 43. Hamilton 39. Tapi kalau kita bercerita tentang perpindahan ni memang tak habis. Sebab dia banyak sangat speculation so Max ke mana? Berkait kan? Betul berkait. So kalau kau pindah dia ni siapa yang nak ke mana? Kalau dia tak ke mana tak apalah. Tapi kalau dia dua orang ni masih kat situ, siapa yang dia nak tendang contohnya kan? Tu macam benda ni. Sebenarnya kalau berbincang pasal ni seronok. Tapi dia tak ada kata putus lah. Kita just tunggu pada drama ni. Okay, itu tadi berkenaan dengan Red Bull lah. Cerita Red Bull cerita pasal Red Bull cerita pasal perpindahan. Sebab Red Bull ni tengah hot lah. Sebab aku memang few weeks ni aku tak ulas sangat pasal pasal Adrian Newey, pasal Max, pasal Christian Horner. Sebab memang sepanjang 2 minggu ni cerita diorang je sebenarnya setiap hari. Cuma aku biarkan mereka berurusan dulu sebab benda adalah rumours. Jadi kalau aku ulas panjang-panjang kan macam aku pun tak tahu cerita sebenar. Sebab benda-benda ni sedap tengok, tapi inilah. Okay, itu berkenaan dengan Red Bull. Red Bull sedang mengalami pergolakan di dalam tim senang kata sekarang ni. Tetapi setakat prestasi mereka tidak terganggu, itu pasti aku boleh katakan. Okay, sekarang ni kesedihan lah buat Mercedes double DNF. Aku tak tahu lah, Mercedes sekarang ni sedang dalam keadaan macam kata hilang arah tuju tau. Makin lama nampak macam boleh tapi tak boleh. Macam adakah sudah sampai zaman kejatuhan mereka setakat sekarang 2-3 tahun ni. Tahun lepas masih okey. Tapi start dengan lambat. Tahun ni tak tahu ada orang masih mengekalkan 2-3 tahun sejak generasi baru aerodynamic ni, dia mengekalkan first half of the season sebelum masuk summer break. Diorang memang selalu teruk. Aku tak tahu. Tapi lepas summer break baru nak pick up
baru nak pick up. Tu masalah dia. Tapi boleh tengok engine blow off bagi Lewis Hamilton. Of course, itu satu benda yang tak sepatutnya berlaku. Technical juga. Aku tak nak, tak ada ke masa Max kata okay, tiba-tiba Lewis Hamilton aku nak bantai kan. Sebab aku fans Mercedes, of course aku nak dia orang gempak kan. Tapi itulah. Aku tak nak, bukanlah tak nak, cuma awal tu aku tak tahu kenapa dia orang Lewis Hamilton nak on soft lah. Sebab memang in Australia dia orang punya degradation teruk tau. Kalau kau pakai soft tu memang tak Sebab dia high speed corner tau. High speed corner ni makan tayar. tak Aku pun berbaloi. Semata-mata kau nak cuba contohlah kau gain cuba position. kau nak gain position untuk 2-3 lap pertama, lepas tu kau masuk early 5 lap atau lebih pada 6 lap pada orang lain. Tak berbaloi. Baik kau follow je. Kau macam Ferrari lah, kita buat undercut, benda-benda macam tu lah lebih baik berbanding kau cuba main dengan tayar macam tu lah. So aku kat situ aku tak berapa setuju bermula dengan soft. Kedua, George Russell dia aku sepanjang race ni sebenarnya sebab kita terfokus kat McLaren kan, banyak fokus kat McLaren, banyak fokus kat Ferrari, sampai agak tenggelam Mercedes sebenarnya dekat George Russell. Tapi insiden aku nak cerita pasal insiden di lap terakhir menyelibatkan DNF-nya George Russell accident pada corner ke berapa aku tak ingat, tapi agak orang kata ngeri ngeri kereta terjongkit lah mengerik macam ni kan. Dia tak adalah tampak bahaya macam kes Zhou Guanyu kan. Zhou Guanyu tu ini mati, kalau orang kata kalau salah silap ni mati orang ni kan. Tapi rasa tak adalah sampai tahap macam tu, cuma bersepai lah kereta tu. Cuma yang jadi isu adalah Fernando Alonso di depan dia dikatakan bila FIA check balik data dia orang boleh tengok kan, masa dia orang throttle, masa dia orang braking, nampak lift nampak braking, nampak Fernando Alonso macam brake check. Kalau siapa yang tak tahu brake check ni macam kau sengaja acah-acah brake lebih awal daripada tempat yang sepatutnya kau brake. Macam tu. Kau macam brake, betul tiba-tiba kau laju balik. Kau nak buatkan orang belakang jadi gelabah. Itu brake check lah. So, kalau daripada pandangan Zul, kau rasa apa masalah? Mungkin Lewis Hamilton sikit, betul dengan George Russell dan Fernando Alonso. Untuk Mercedes ni, aku ada baca yang James Ellison cakap, W15 ni too sensitif dengan changes track temperature. Meaning, let's say contohlah kalau start race tu track kan tak panas. Okay. Tak panas lagi. Contohlah kita ambil 30 orang. Tapi after a few laps jadi 40. Kan 5 mungkin boleh jadi 35, 36, naik 40 kan. So bila dia jadi tu, dia jadi macam terkejut lah. Kereta tu apa aku nak buat lah. Nak mudah faham. Okay. Maknanya kereta tu too sensitif. Masalah ni masalah Ferrari last season. Yes. Masalah. So kereta tu dia bukan driver nak kena konsisten kereta pun kena konsisten. Bila kereta tak konsisten, 7-time world champion pun nampak macam struggle. Pastor Maldonado je yang bawa kereta kan. So let's say Hamilton tu tak DNF, aku rasa dia P8 merchant je. P8 merchant, P9 merchant je. Dia lawan dengan Stroll je aku rasa. Dia tak boleh buat apa. So kereta mesti terlalu sensitif dengan perubahan temperature dekat track. Lepas tu dorang macam Jeddah kan ada after aku rasa dah 2-3 hari habis race ada clip yang Hamilton kejar Lando Norris. Kau perasan tak? Yang dekat sector 1 tu kan. Tiba-tiba kan Jeddah first sector tu kan banyak fast. And mula-mula dekat grid tu Hamilton 0.4, 0.5 ke. Masuk second sector. Hilang. Hamilton 1.3 belakang Norris. So maknanya dia lost 8 tenths macam tu. 8 tenths tu banyak gila tau sebenarnya. Lepas tu bila second sector dekat Jeddah tu setup Mercedes masa tu untuk straight line. So Hamilton dapat catch up balik. Sector 3 pun sama dapat catch up balik. Ada DRS ada apa kan. Tapi bila sector 1 makan asap dengan Norris kan. So
Bila datang kat sini, diorang change lah a few setup lah based on character Australia ni. Tapi still tak dapat, macam mana diorang, aku tak tahu diorang tak jumpa ramuan ke apa ke, plus dengan kereta diorang, macam aku cakap tadi, aku mention tadi, James Allison sendiri cakap benda ni, kereta tu terlalu sensitif dengan perubahan cuaca, temperature dekat track. So kereta tu tak konsisten. In terms of handling mungkin tak ada masalah. Cuma bila tak konsisten tu maknanya mungkin pace 10 laps tu pace dia okey, tapi masuk 11 ke 15 pace dah tak okey. So benda tu jadi macam tak best lah. Itu Betul. masalah yang Mercedes lah. Mercedes kena cari lah, kena solve lah benda tu untuk incoming race kan. Mhm. Lagi depan ni dekat Suzuka, lepas tu dekat Suzuka Shanghai kan. sejuk tak? Ya, aku ada tengok weather macam mendung lah. Chance of rain tu ada. Tapi Tapi dia sendiri cuaca sejuk kat situ, sejuk berbanding betul Australia lah. Australia lah. Tapi Suzuka pun kena power, track yang powerful, yang kena laju, high speed corner. Aku tak rasa Mercedes boleh catch up kat situ. Aku tak rasa, jujur aku cakap, kalau tengok condition sekarang Cuma Hamilton engine failure, aku tak tahu engine failure tu disebabkan kereta, tak tahu engine failure, kita tak tahu detail, Ha. tiba-tiba blow macam tu je kan, sebab dia tak berasap tak apa, tiba-tiba mati, shutdown macam Sebab tu kita je. tengok tu tengah tiba-tiba puff. Aku akan gearbox, yang gearbox Terus kan kosong tiba-tiba kan? Terus kosong kan? terus Puff. kosong, lepas tu engine Ish, failure gila. dia cakap. Gila. Lepas tu Tajul masuk, macam, weh kenapa, Max dengan Hamilton crash sebab dua ekor tu je DNF. Okay, Semua ingat Monza. mungkin siapa yang tak tahu hari tu aku mungkin terlalu sibuk. Aku ingat tetapi aku dah tidur. Bila aku dah bangun dah second half lah. Second half dah. Second half. Lepas tu si Zul ni boleh kata, "Oi, aku tanya, apa jadi ni? Dua-dua dia boleh kata belaga." Lewis Hamilton dengan Max Verstappen belaga. Aku cakap, "Oi, biar betul lah, dah excited kan." Lepas tu Seorang tengok depan balik seorang belakang kan, macam mana boleh belaga kan. macam jauh sangat depan dengan belakang. Tapi bila aku tengok balik, oh okey. Faham je. Aduh, tapi itulah. Okey, untuk Mercedes banyak kena kalau buat Russell, benda. Ha. kalau Russell, sebenarnya Russell okey je race ni, cuma dia banyak fight dengan Aston Martin lah, Mm-mm. dengan especially dengan Alonso dengan Stroll, sebab dia tak dapat catch up pun McLaren too fast, too powerful untuk diorang, untuk Mercedes nak fight kan. So kalau Russell ni insiden dia dengan Alonso lah. Okay, first masa kita tak tengok data analisis, cakap kenapa Russell ni Mm. boleh, ya Russell ni dia clumsy sikit tau sebenarnya. Ada waktu-waktu dia. Macam Dia kes memang gopoh. Singapura. So cakap kenapa ni, sebab tu bila kita tengok data analisis, memang Alonso memang, siapa yang tak kenal Alonso ni dia memang ada taktik kalau race Jadi cheeky dia race lah. race Kenakalan crowd dia dia. lah. Kenakalan dia. Tapi kenakalan dia tu dia dah pakai 20 tahun dah. Kan dia ada satu posting kan. Mike Crack pun AM pun ada keluarkan satu statement. Sebenarnya aku ada tengok 2-3 analisis. Aku saja nak tahu pendapat orang kan. Sebab kalau kan kita rasa macam ni, bila kita tengok pendapat orang, oh betul juga. Macam tu lah kan. Bila kita tengok go through, Jolyon Palmer pun ada buat analisis juga. Aku tengok, um, bagi aku firstly, dia punya penalty tu untuk 20 second bagi aku tu too harsh bagi aku. Aku setuju dengan ada pendapat orang yang kata terlalu berat. Kalau 10 second maybe okay, sebab dia orang tak ada contact. Cuma memang Alonso ada, obviously dia ada lift. Dia lift throttle. And then dia ada mention dia ada masalah throttle. Itu kita tak tahu betul ke tidak kan. Cuma bila dia ada lift tu, cuma bila kau kat belakang sebenarnya memang dia tengah hunting tau. Tapi benda tu kau yang control sebenarnya. Aku bagi aku punya pendapat, kalau Hamilton ataupun Max Verstappen belakang Alonso tu, aku rasa Hamilton dengan Max Verstappen takkan crash. Sebab kalau tengok balik analisis tu betul-betul, masa yang dia dia off balance tu kan, dengan dirty air lagi, um, sebenarnya ada gap yang cukup untuk satu kereta lagi. Maknanya tak betul-betul rapat pun sebenarnya. Tapi disebabkan dia gelabah tengah nak kejar, sebab tu dia boleh wide. And then sebenarnya Alonso ni dia suka bagi orang dirty air. Itu cara dia. Kalau kau ingat Brazil dengan Checo.
dia bagi Ceko tu detik air tau. Hmm. That's why dia dapat beat Ceko masa kat Brazil. Tapi itulah dia suka tukar racing line. Itu Alonso punya karakter. Kalau one versus one. Hmm. One versus one on So, track, kau, itu Alonso kau punya kalau trait. dia defend tu unpredictable. Kadang-kadang kau tengok okay, kita dah tahu okay, this racing line Alonso pakai. Dia akan main from the inside. Kejap lagi nanti Ah, next dah lain lagi. Sebab tu masa turn 6 tu Hmm. dia nak leave, and Ha. then kalau before sampai turn 6 tu dia punya lampu berkelip, dia tengah cas tu tau. Hmm. Sebab dia tak ada DRS, dia Ha. ada bateri je untuk Ha. lari daripada Russell. Sebab itu last attack daripada So Russell. bila kelip tu Tapi ERS dia dah nak habis lah. Bateri dah nak habis lah. lepas tu dia tengah recharge. Lepas tu dia memang leave awal untuk dia exit corner tu laju. So Hmm. benda tu Logik ke? bagi aku benda tu logik je, tak salah pun. Hmm. Cuma benda ni jadi isu bila kalau Russell tak crash, okey je. Ni bila jadi isu bila sebab Russell crash. Tu macam aku cakap tadi lah. Kalau Hamilton belakang tu Alonso, aku rasa Hamilton takkan crash ataupun Max belakang. Betul lah. Cuma Tapi ya kalau tanya orang lain maybe lain orang lah. lain lain lah. Tapi kalau tanya aku, bagi aku bukan nak kata Alonso tak salah. Dia nakal buat Tapi macam tu. tak adalah Tapi teruk sangat dia punya penalty. tapi bagi aku 20 second tu too harsh. And then dia bukannya break check yang break betul. Dia Ha. just leave Ha. throttle tu awal. Sebab itu fast turn tau sebenarnya. Ha. Itu bukannya 90 degree punya corner Tak kan. tak perlu break sangat pun. Betul. Hmm. Tapi sebab kan ada graf kan. Ada graf yang tunjuk kan. Dia memang lift. Dia memang lift. Sebab one lap before tu dia tak lift pun. Tapi ya dia nak kacau Russell punya momentum lah. Benda tu racing kan. So yang belakang kena Sebenarnya control. strategi pun sebenarnya. Itulah kau punya racecraft. Kau tahu bacaan. Kau dapat predict driver belakang kau macam mana apa dia buat kan. Tapi And then lagi satu Russell, ya kalau ada driver yang pengalaman, kau dah tahu ya Alonso ni, faham tak? Ha. Russell tak cukup pengalaman lagi. Ha. Kau nak deal dengan orang yang dah 20 tahun plus, 20 plus years kan dalam F1. So kau tak cukup pengalaman lagi yang nak fight dengan dia sebenarnya. So let's say kalau Hamilton, aku rasa dia dapat kan. Alonso ni sekejap lagi mesti nak buat macam ni. So aku pun kena ready, faham tak? So ya itu bagi aku lah. Tapi itulah bila kau cerita mention balik macam ada betulnya. Sebab mungkin aku tak tengok details on analysis kan. Tapi bila kau cakap macam tu macam betul juga. Sebab tak ada, dia bukan corner yang kau perlu break check, yang kau break hard awal. Mungkin The lift. ada lift sikit. Kadang yelah bila kau nak exit lebih cepat, kau lift sikit supaya kau boleh kau dapat corner tu lebih tajam dan cepat keluar. Betul. Kan. Kau Exit corner tu laju. Aku rasa siapa yang main game, tahu. corner turn 6 tu orang tak break pun situ. Orang lift throttle je. Situ sebenarnya. Tapi Alonso the lift awal. So that's why yang merasa terkejut. Macam tu lah. Dia nak biar rasa macam reaction lah. Dia nak kacau lah. Tapi aku rasa nak kembali juga kepada insiden George Russell ni. Dia memang ada gopoh tau. Dia memang, aku setuju ada gopoh. Sama, sebab kau dah last lap, kau nak kerja apa lagi? Tak, memang lah, kau maybe lah, kau race, kau nak tunjukkan, aku masih boleh overtake dekat last lap. Tapi dia tak ingat ke insiden Singapore tu pun last lap juga. Faham tak? Sebab kegopohan dia kejar juga. Betul tak? Dia kat belakang dekat depan. Waktu tu dekat depan dia terus tu. Tapi kegopohan dia juga. Yang ni pun kegopohan dia dekat last lap. So, bagi aku tak perlu kot. Aku rasa kau ada 58 lap untuk kau fight. Dan last lap tu Aku rasa dia boleh dapat Alonso tu. sebenarnya. Sebab tayar dia kejap aku tengok tayar. Aku rasa tayar dia tayar baru lah. Aku rasa tayar dia tayar baru. Tayar dia baru daripada Alonso. Baru ya. Tayar dia lagi baru, lagi fresh 5 lap macam tu. So dia ada chance dekat straight tu. Dia memang sebab Alonso dah berkelip faham tak? So macam relax chill lah. Tunggulah kat straight kan. Tunggu sekejap kau boleh dapatnya. Sebab dah dapat sebenarnya tu. Tapi ya. Macam mana? Jadi maka 2 lah DNF untuk DNF. Mercedes. DNF itu result yang sangat merugikan. Aku dapat bayangkan muka Toto Wolff macam mana masa tengok. Kan Toto Wolff bagi statement dia kata nak tumbuk. Nak tumbuk dia sendiri. After double DNF kan dia kata nak tumbuk dia sendiri lah. Sebab memang kita dah tak nampak lah apa Toto yang happy, nampak Toto stress. Tapi sebenarnya kan Tajul bagi aku this is the third season of new regulation new regulation untuk Toto Wolff sebenarnya season ni jadi pengajaran. Okey lah. Bukan let's say season paling tidak season depan Mercedes kena step up. Betul. Bukan sebagai champion tapi sebagai
at least bagi fight. Kan, Betul. bagi fight. Sebab next season jadi season keempat dah. So maknanya contoh sebab nampak dia tak dapat, macam ni dia tak dapat, bila satu-satu regulation tu tukar macam tu, dia tak dapat handle situation dengan macam mana aku cakap, aku rasa aku pernah mention before ni, sebab dia masuk Mercedes pun sebagai assistant kepada Ross Brown dulu masa masuk. So benda tu dah cantik, and then dia touch up sikit-sikit je, tapi bila tukar big regulation yang filosofi yang terlampau ketara sangat, ground effect apa benda semua kan, so dia dengan team dia tak dapat, diorang fail lah untuk cari solution. Diorang macam tak faham apa benda ground effect ni, faham tak? So dah third season, sepatutnya kan ada isu kan, bouncing lagi apa lagi, so sepatutnya benda tu dah tak ada lah kan. Macam ni bukan second season untuk new regulation ni, Tapi kau sepatutnya benda tu dah tak ada lah. tapi kau kena ingat juga Zul, sebab dia dah rugi setahun setengah dengan Yelah. no zero side port tu, jadi dia nak kejar Hmm. orang dah terlambat. Itu satu. Nombor duanya, kalau kata dia memang tak dapat jumpa jawapan lagi, by 2026 ada pertukaran enjin lagi. So kau ada dua benda yang masalah yang kau kena settle kan. Enjin dah berubah. Kau punya aerodynamic ni kau tak jumpa jawapan lagi. Betul. Kemungkinan dia akan drag kau, tarik ke bawah. Ini orang kata tanda-tanda kejatuhan satu-satu tim. Tapi itulah, kita tak tahu sebab biasanya selalu macam ni. Untuk season 2-3 season ni lah kita panggil apa, bila summer break tu dia akan dapat cantik sikit. Tapi lambat, time tu lambat lah kau nak kejar apa semua kan. Macam tu lah. Takkan every season macam tu. Penat tu. Faham tak? Maksud aku penat lah. Kan. Jadi itulah, aku harap, takkan aku nak harapkan summer break nanti dia berubah bapak Ajamat saya awal lah sikit kan. Tak, dia contoh macam tengok contoh. Ambil contoh McLaren lah. Last season barai. Lepas summer break okey. This season okey, starting okey. Nampak tak? Kan, sepatutnya ada peningkatan season, sepatutnya Mercedes at least dia macam McLaren ataupun macam Ferrari lah, season ni start dah cantik. Maknanya diorang fight. Tak ada lah dia dengan Aston Martin kat belakang. Sepatutnya Aston Martin just step up. Nampak? Okay lah. Tapi itulah, satu lagi aku nak mention lah pasal George Russell ni, sebab isu kita nak banyak pasal George Russell lah. Aku rasa dia seorang yang malang tu. Dia nak sangat masuk Mercedes. By the time dia masuk Mercedes tengah menjunam. Aku rasa kesian dekat dia. Kau tak rasa dia macam tu? Malang gila tu. Sebab dia bukan tak ada, dia orang yang ada talent lah. Ada talent, ada potensi. Ada talent. Memang masa kat William pun dia yang carry the team. Kata kan, dia yang carry the teams. Tapi bila kau betul-betul dapat peluang masuk Mercedes, waktu tu lah masa zaman kejatuhan. Satu yang stress mat. Stress tu. Kau tak rasa stress gila ke waktu tu? Terus sebab tu kau tengok macam sebenarnya dia nak tunjukkan eagerness dia, sebab dia will become the first driver untuk Mercedes. Setakat ni dia akan jadi first driver. Kita tak tahu nanti siapa berganti Lewis Hamilton. Tak tahu akan yang orang kalau Max masuk, Max maybe akan jadi first driver, bukannya George Russell kan. Tetapi dia menunjukkan eagerness dia. Sebab dia dalam masuk tim yang tengah jatuh, tapi Mercedes masih fokus pada Lewis Hamilton. Mesti kau rasa macam rasa tak sedap lah. Tu aku rasa macam kesian lah kat dia, malang lah. Kau rasa macam mana Zul? Tapi aku rasa macam contoh season ni, aku rasa basic ni benda ni basic lah. Mana-mana team, contoh bila dah satu drive, one of the driver dah nak caw, kan, contoh before major upgrade ni, apa yang package A yang kita ada ni, tengok siapa perform. Macam sekarang ni Russell lagi perform pada Hamilton. Betul. Okay, untuk upgrade, incoming upgrade, buat apa dia nak fokus dekat Hamilton yang dah memang point je lah belakang Russell. So better dia fokus dekat Russell untuk, sebab next season Russell akan drive kereta ni. Kan, faham tak? So maknanya bukanlah kata tak payah, kau tak tahu hilang Hamilton, bukan macam tu. Maknanya prioritize so apa, ada upgrade baru dia letak kat Russell dulu. Betul, then ada contoh baru bagi kat Lewis Hamilton. Contoh maknanya senang cerita, kalau boleh lepas ni kalau nak buat eksperimen tikus makmal, biar Hamilton buat. Faham tak? Itu benda ni bukan, ini aku rasa benda ni cerita logik dalam live F1 memang macam tu. Bukan kata Hamilton second driver, bukan. Tapi maknanya sebab Hamilton dia tak ada apa-apa dah dekat Mercedes ni. Next season dia dah punya Ferrari. Nak habiskan kontrak ke sekarang ni? Dia macam
Cuma dia akan, bukanlah dia kata dia bawa punci, tidak lah. Sepatutnya as a Driver. sportmanship kan, maknanya kau akan buat yang terbaik lah Ah, before kau angkat kaki kan. Cumanya mungkin uh, mungkin driver input tak banyak sangat macam dulu. uh, Kan. untuk tim aku rasa of course dia orang akan prioritize Russell. Hmm. Sebab let's say contoh package A ni Hmm. tiba-tiba Hamilton yang naik. Hmm. Maybe itu akan ada budi bicara lain lah pula kan. Hmm. Tapi sekarang ni nampak macam Russell yang lebih ke depan Hmm. daripada Hamilton. So um, rugi kalau dia nak fokus dekat Hamilton. Buat apa? No point lah. Dia baik fokus dekat Russell je. Sebab next season pun maybe akan continue filosofi daripada this season. Contoh Hmm. sama break nanti Hmm. Mercedes dah dapat satu package yang okey. Hmm. Okey, semua kita develop je daripada package Hmm. C Hmm. ni. Hmm. Contoh kan. Hmm. So kat situ diorang akan develop, upgrade ikut apa yang Russell nak atau Hmm. Russell selesa. Hmm. Macam tu. Itulah. Aku rasa lah, Zul, episod kali ni nanti kau kena kecam tu. Asal? Sebab jatuhkan Lewis Hamilton. Tak ada lagu rau je. Tak apa lah. Kita Tak ada hal buat datang. fakta kan. Kita bagi Datang. fakta. Kita bukan Bagi fakta. kita bukan benci setakat benci. Bukanlah aku tak benci lah. Maksudnya kita bagi tahu lah kenyataannya macam tu. Tim mana-mana bahawa dia akan buat benda sama. Bukan sebab Lewis Hamilton, siapa pun yang akan buat macam tu, dia akan tak beri fokus pada orang yang bakal keluar. Tu je kan. Dia contoh dia fokus ke apa yang Hamilton cakap. Lepas tu next season Hamilton belah. Lepas tu apa benda yang dia orang buat dekat Hamilton tu nak bagi Russell. Memang tak lah. So dia Kan? Dengan akan cost cap lagi apa lagi. betul. Takkan nak tu nak build baru untuk Russell pula kan. Memang tak lah. Memang rugi masa lah. Okey, itu sikit sebanyak tentang kebanyakan isu-isu ketika Australian Grand Prix. Ada satu lagi yang saya nak sentuh sebelum kita tamatkan, iaitu isu Alex Albon. Albon, kita punya Mat Tom Yam ni. Itulah, bukan masalah Alex Albon, tetapi daripada tim lah. Alex Albon mengalami kerosakan DNF yang teruk, crash ketika practice, dan dia team decide untuk Alex Albon bawa kereta Logan Sargent sebab mereka tak sempat untuk repair kereta Alex Albon sebab dia kata dia punya chassis habis terus lah, tak dia buat apa-apa dah. Dia tak bawa spare pun Tak kan. bawa spare pun. Mungkin itulah, jauh pula tu ke Australia pula kan. Tahu tak bawa. Aku mix feeling nak kata okey atau tak okey. Sebab satu, in terms of Logan Sargent lah, dia manusia, dia aku dah bawa elok-elok, tiba-tiba kau senang je ambil driver lain gantikan tempat kau. Itu satu. Nombor dua, tim punya pendapat sebagai tim nak the best point, sebab sekarang ni yang mendapatkan point Alex Albon je kan. Logan setakat ni hanya penyeri lah dalam F1 punya line up lah. Jadi untuk aku bukan Alex Albon, tim ada hak untuk tukar Alex Albon. Cuma adakah aku setuju atau tidak, aku tak boleh, aku ada setuju, ada kata tak lah. Kesian untuk Logan Sargent, tapi untuk tim dia ada hak lah untuk buat macam tu sebab untukkan point. Kalau Zul, kau rasa macam mana Zul? Aku rasa aku setuju apa yang kau cakap tu. Kalau kita as fans kan, kita akan rasa unfair lah dengan Logan Sargent. Mistake bukan daripada dia. Tapi execution daripada driver tu untuk possibility dapat point percentage percentage contoh let's say Albon nak dapat point percentage apa untuk dapat P10, P9 maybe ada 50%. Logan Sargent mungkin ada 5% je. So and then Albon hanya nyaris dapat point dia P11 kan. Itulah sebenarnya yang menyedihkan tu. tak dapat. Dua-dua Haas dapat point. Yang Albon tak boleh. Maksudnya Haas tiba-tiba pop. Sekarang dia berada kat situ. Itulah. Aku terkejut tau sebenarnya. Aku memang expect Albon boleh dapat point. Tapi kalau tiba-tiba Albon dapat P10 pun berbaloi lah. Jadi pinjam kereta Logan Sargent kan. Tapi bila P11 tu cakap. Tapi let's say kalau peluang tu ada. Logan Sargent ada, aku tak rasa dia boleh finish P11 tu. Maybe dapat pun tak, dapat peluang pun tak. Yang ni adalah peluang. 11 tu ada peluang. Peluang tu lagi tinggi. So team have to decide benda ni sebab tim bawah ni this season sebenarnya
tim-tim bawah ni susah nak dapat point. Sebab top 5 tu ada 10 driver tu, let's say tak ada DNF, Tak ada. macam first race kan, 5 tim je yang dapat point. Last race baru ada, siapa yang tak ada last race lah? Ada Tak. ada lopong sikit lah, siapa lah tim apa yang tak ada. Hmm. Stroll. Hmm. Stroll tak ada. That's why Hulkenberg dapat point. Nampak? So macam season ni, macam race kali ni, 2 driver tak ada. 2 top 5. Adalah peluang kan? Adalah peluang untuk tim lain dapat point. So macam tu lah. Harapan dia orang kena ada yang depan tu DNF. Yes. Kalau tak, sebab yang depan tu 5-5 tu macam Fight bukan untouchable, tapi maknanya kuat kalau lah. tak ada apa-apa DNF, yang belakang ni tak ada chance lah. Macam tu. So ataupun dia orang salah strategi ke fumble ke lah. Betul. So tim William dengan yang sebenarnya William ni tim besar. Kalau kita tengok zaman-zaman early 2000 dulu, zaman-zaman start aku tengok F1 dulu. Tapi sekarang bila jadi macam ni sedih lah. Barang spare pun tak bawa, contohlah kan. Benda-benda macam tu macam sedih sangat lah sebenarnya. Sepatutnya tak terjadi benda tu. At least sepatutnya ada 2 driver yang boleh start race. Tapi ni kena pilih salah satu and dia kena prioritize main driver, which is Albon lah. So kesian dekat Logan Sargent. Tapi sport F1 ni memang macam tu. Dia memang ada kejam dia sikit. Especially ada first driver and then ada wingman lah. Benda tu memang lumrah daripada zaman. Dia tak boleh dua-dua jadi world champion dalam satu season. Tak mungkin. Zaman Ayrton Senna, Alain Prost dulu pun dah macam tu lah. Memang satu akan dikorbankan dan dia akan ada 2 driver yang bergaduh sesama diorang dengan gaduh sesama tim lain. Itu memang lumrah. Bila sampai crucial moment tu, team have to decide which one yang dia kena pilih. Sebab F1 ni kita banyak tengok pada driver punya champion berbanding daripada constructor. Dia bukan macam main bola. Kita tengok, wow, tim tu menang lah kan. Mungkin boleh banyak gol ni orang tak tengok sangat. Orang tim tu menang je kan. Siapa gol. Tim atas macam top 3 team kan. Contoh Ferrari, Red Bull, Mercedes ke. Diorang fight for driver constructor. Lebih daripada constructor team. Tapi tim bawah ni diorang tak fight untuk driver. Diorang fight untuk constructor diorang sebab duit. Diorang perlukan duit. Tim-tim kecil ni. So point terbanyak. Kau nak cakap apa, kau nak cakap aku kejam, lantak lah. Tim aku tahu macam tu lah. Tim principal dia fikir tim aku tahu Albon ni boleh bagi point kat aku, macam tu lah. Cuma unlucky Albon miss one position lah untuk dapat point. Okay, sementara cerita pasal Alex Albon ni, kita tinggalkan Alex Albon. Itu kita biarkan kepada anda semua fikir. Korang setuju ke tak setuju berkenaan Logan Sargent dan Alex Albon? Dan kalau setuju kata setuju, tak setuju kata tak ada masalah. Tak ada siapa salah sebab keputusan pun telah dibuat, benda pun dah berlaku. Jadi cuma ke depan macam mana kita just berfikirlah adakah dia adil, tak adil, itu saja. Okey, sebelum ni ada satu isu, bukan isu lah, benda ni aku baru terfikir sejak ada orang baru tadi, ada sahabat kita bagi tahu kat aku dan aku baru terfikir. Ni berkenaan dengan stake F1 Stake F1, kalau kau tengok Bottas dengan Zhou Guanyu. Most of the race sekarang ni Zhou Guanyu yang overbeat Bottas. Ada orang selit kat aku bagi tahu macam ni. Tajul, kau tak rasa ke stake F1 ni buat Bottas macam untuk marketing value dia orang je sebenarnya? Faham tak? Kau pasal tak? Dia buat video macam-macam. Kau tengok dia punya konten. Dia punya konten dia orang stake banyak tau. Tapi semuanya Bottas. Buat iklan sana, buat iklan sini. Tunjuk dia naik kat Bottas. Lepas tu kat YouTube dia orang. Dekat TikTok. Lah. Tu. Kau rasa macam mana? Sebab Bottas memang, bukanlah aku kata taklah last kali, tapi agak corot lah berbanding Guanyu. Guanyu tu nampak dia ada waktu-waktu tertentu dia cuba fight pada mid table. Ada waktu-waktu lah dia cuba fight kan. Ada waktu tak boleh. Tapi Bottas ni memang kena outperform dengan Zhou Guanyu. Kalau kau perasan daripada statement yang ada sahabat kita beritahu kita, kau rasa macam mana? Aku ada perasan enggak? Penuh muka dia je. Kan? Bila muka dia kan. Australia dah naik dia. Padahal dia finish Finland lah. Bukan finish, maksud aku Finland lah. Warga negara Finland atau kita panggil finish. Dia bukannya Australian, tetapi dekat iklan Australia tu, Daniel Ricciardo, Oscar Piastri dia. Sebabkan rambut bulat dia tu. Betul. Ada iklan yang dia bawa Grab lah. Ada macam-macam. Kau tengok. Masa nak lately yang ni. Australian ada. Yang sebelum ni pun ada juga. Banyak muka dia.
Kau ada? Kau rasa macam mana? Ya, tahu macam jagoan you ni fokus race, Ha. yang dia fokus untuk marketing. Macam tu tau. Faham Sebab tak? sebab macam kau cakap, team nak duit. So bila kau dapat Ha, market value kan, kau punya team tu lebih ha. tinggi, kau dah memenuhi capai dah sebenarnya kan. Betul, betul, betul. Race Kau race dah is a race kau lah. Race pun perlu yes. juga sebab kau akan Betul. letak sponsor. Sebab bila lagi banyak kau dapat airtime, lagi banyak kau dapat sponsor tengok kau punya iklan pada kereta. Itu yang diorang Ha, nak as orang yang memberi sponsor. Lebih betul. ramai orang reach nama-nama terletak pada jentera kan. Bila kau menang lagi banyak orang beli merchandise, lagi meluas nama-nama tersebut kan. Betul. Siapa tak kenal Red Bull, siapa tak kenal Honda, contohnya yang main kan. Amin. Lepas tu walaupun kau tak tahu pun company apa, tapi semua orang tahu Oracle Red Bull. Tahu Oracle tu Betul. apa. Tapi tahu tak tahu tu nombor dua, tapi orang tahu Oracle Red Bull, Oracle kan. Macam Cognizant, Aston Martin. Orang tahu ni Petronas. Orang tahu Petronas. Tim lain tahu tak tahu tim pasukan apa, dia punya company apa, tapi orang tahu nama tu kan. Sama juga dengan Steak F1 ni. Steak tu kau dah bawakan nama kan, dah tak ada lah nama Sauber tu. Steak tu. Sauber. Steak tu. Tapi kau memang blast betul-betul kan pada Bottas. Tapi itulah untuk aku lah, aku tak, kita faham dia orang nak buat duit, kita orang nak buat marketing. Cuma janganlah sampai race tu tak bagus sangat. Sebab kau punya main Di- event kau Dengan race. aku rasa kau pun notice benda ni. Diorang aku rasa three race ni, three race ni semua pit problem. Bottas Kau pit senang. problem. Tayar belakang tak One masuk. one minute lah berapa habis kat race diorang dah finish lah, bila masuk pit habis. Dah tahu lah dia takkan keluar, ataupun dia keluar lagi lepas minit baru keluar. Itu yang jadi dia finish pun belakang-belakang tu. So tak tahu diorang fokus marketing, pit crew tak ni kot, pit crew tak training kot, tukar tayar apa semua. Sibuk joget agaknya. Sibuk marketing kat ni kan. Tu pasal aku pun tak faham mistake ni macam mana. Mm-mm. Aku sebenarnya tak sabar nak tu dia bertukar wajah jadi Audi lah. Oi. Ha, dia jadi Audi lah. Tapi cuma kita tak tahu bila dia Audi tu, kita tak tahu performance dia macam mana kan. Mm-mm. Hmm. Mungkin bila ada Audi as main sponsor ke, jadi dia Hmm. boleh fokus pada build up Bet- the jentera, sebab Audi Ikut bawa nama Audi kan. Audi kan. Nama Audi kan. Nama mesti dia nak fokus pada kereta. Jadi bila Audi nama naik, pembelian kereta Audi pun makin naik. Sekarang Audi pun macam mungkinlah sales dia makin menurun kan. Jadi mungkin dapat Hmm. naikkan balik. Maybe lah kita harapkan satu improvement lah. Okay, aku rasa kita dah meliputkan Kita dah cover kan. dah cover hampir semua isu penting. Aku pun tak ada lah berpanjang sangat, tapi kalau para pendengar yang dengar nak komen dekat bawah nanti dan memberi saranan, pertanyaan dan sebagainya, boleh je tulis dekat bawah, tak ada masalah. Kami akan baca, Zul akan baca, saya akan baca, kita akan komen, Zul akan komen, saya sendiri pemegang akaun, saya akan komen. Tak ada masalah. Most of the time saya akan komen. Sebelum kita akhiri kita punya podcast review Australian Grand Prix 2024, berapa bintang Zul nak bagi untuk perlumbaan Australian Grand Prix kali ini? Okay. Race ni sebenarnya ni jujur kan, walaupun even Ferrari pun finish 1-2, aku takkan letak sampai 4 Eh, 4 out of 5. Sebab race ni boleh kata straightforward juga sebenarnya. Dynamic dia tu tak adalah ni sangat, cuma dia best. Ni bukan aku kalau orang kata race ni best lah sebab Verstappen DNF. Tak. Bagi aku bukan itu. Bagi aku sebab race ni rating dia tak tinggi sangat, sebab dia tak ada, aku rasa overtake pun tak banyak sangat betul? kan. Overtake pun tak banyak sangat. Strategi yang So main peranan lah. strategi dengan peranan. So macam dia tak adalah hype gila. Cuma orang kata hype ni sebab Verstappen tak win je. So bagi aku tak adalah ni sangat pun. So kalau aku boleh bagi tinggi sikit je kot daripada Saudi kot. Boleh 3.2 kot. Faham? Tak sampai 3.5 pun aku rasa susah nak bagi. Okay. Untuk aku sendiri, aku fans yang sukakan drama. So aku mungkin yelah, kita faham drama yang banyak kita nak tengok adalah drama overtake kan, strategi of course. Tetapi kalau dah ada je DNF, ada macam-macam ni kan, dia penyeri dalam
penontonan kita dalam F1. Jadi awal tu dah ada Max. Lepas tu tengah-tengah sikit ada Lewis Hamilton. Hujung ada George Russell. Lepas tu ada, kita tengok bukanlah fight tapi strategy battle between McLaren dengan Ferrari. So ada, orang kata ada sana sikit garam sikit, situ sikit ada bawang. Jadi cantik lah bagi aku. So aku pun tak adalah nak bagi 5/5. Aku tak rasa macam ni 5/5 punya race. Tak adalah sampai macam tu. Tapi aku boleh kata aku nak bagi tinggi sikit daripada 3.5 lah. 3.6 macam tu lah. Sikit je. Aku nak bagi sikit tinggi sikit. So 3.6 per 5 bintang untuk Australian Grand Prix sebab aku rasa dia banyak penyeri, tak gantuk lah tengok. Satu, kita tengok tengah hari, segar. Kedua, banyak penyeri. So memang seronok kita tengok mengamai, have fun bersama rakan-rakan. Memang best lah. Okay. Okey, itu saja daripada kami. Zul memberikan berapa tadi? 3. Saya memberi 3.6. Kita pun dah mereview Australian Grand Prix. Okeylah, itu saja daripada saya, Tajuk Arifin dan sahabat saya Zul. Jumpa lagi di Japanese Grand Prix. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum.